tidak dapat jadi kerajaan didakwa tanda kiamat. Semakin hari semakin menjadi-jadi meroyan PAS yang mengidam namun kempunan menjadi kerajaan walaupun kononnya sudah cukup jumlah seperti yang didakwa Presiden muka tembok mereka Tan Sri Abdul Hadi Awang. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula sibuk mengimbau sejarah panjang perjuangan parti itu sebelum mengecap kemenangan dalam beberapa tahun ini ketika menyampaikan ucapan perasmian Muktamar Pemuda PAS yang ke-64 malam tadi di IDCC Shah Alam. Tuan Ibrahim juga sempat berseluruh mengenai kedudukan PAS dalam politik negara sejak pilihan raya umum 2018 lalu sehinggalah PRU 15. Hari ini kita mencapai kemenangan walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita ada 18 kerusi di parlimen, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada di kerusi yang besar, iaitu PRU 15, kita menjadi pembangkang. Ini di antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Sepatutnya waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan, katanya lagi. Kelakar. Tanpa Tuan Ibrahim menyedari bahawa beliau telah membuka aib besar PAS kepada akar umbi. Benar, PAS menjadi kerajaan ketika hanya memiliki 18 kerusi. Namun bagaimana caranya? PAS panjat Putrajaya. Seluruh dunia tahu pada Februari 2020, PAS telah menjadi kerajaan kerana terlibat dalam langkah syaratan atau lebih hina disebut sebagai tebuk atap yang menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan selepas kemenangan gabungan itu pada PRU 14. Ini selepas kumpulan 11 anggota parlimen berbuat khianat yang diketuai pengkhianat terbesar yang bernama Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang meninggalkan PKR bersama-sama Parti Bersatu untuk mengejar jawatan Perdana Menteri ketika itu. PAS kemudian menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan yang diterajui Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Itulah sejarah yang berlaku. Hasil pengkhianatan dan merogoh demokrasi negara, PAS berbangga menjadi sebahagian daripada kerajaan walaupun kebanyakan ahli parlimen mereka makan gaji buta dan tidak tahu buat kerja. Ketika itu, negara sangat gagal dan ditertawakan dunia. Adakah itu satu kejayaan kepada pemimpin Islam? Atau itu sebenarnya tanda-tanda kiamat yang lupa disebut Tuan Ibrahim? Apabila ulama gilakan dunia dan kemasyhuran dan tidak melaksanakan apa yang diperkatakan, termasuk menunggang agama dan memesongkan dalil, itu pula tanda apa? Perlu diingatkan kepada Tuan Ibrahim dan para walaun, walaupun Gabungan Perikatan Nasional menang besar pada PRU 15 lalu, namun kerusinya masih belum cukup untuk membentuk kerajaan kerana tidak ada parti yang memiliki majoriti yang menyebabkan parlimen tergantung ketika itu. Susulan itu berlaku penjajaran politik baru apabila terbentuknya kerjasama politik antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional GPS dan GRS hasil cadangan yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, PN menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ketika pembentukannya itu. Kerana apa? Kerana kesombongan dan keangkuhan Mahyadin dan Abdul Hadi. Kenapa sekarang masih nak meroyan? Tuan Ibrahim malam tadi turut menyuarakan keyakinan PAS akan kembali menjadi sebahagian parti yang akan memerintah Putrajaya dalam tempoh tidak berapa lama lagi. Menurut Tuan Ibrahim, kononnya pemimpin luar negara yang bertemu dengannya juga turut menyuarakan keyakinan bahawa masa depan negara terletak di tangan PAS dan Perikatan Nasional. Kita punya peluang menerajui persekutuan dalam tempoh tidak berapa lama lagi. PAS, Parti Bersama PN akan menerajui kerajaan pada masa hadapan. Saya dikunjungi ramai pimpinan, wakil kedutaan asing, pimpinan negara luar yang membuat kesimpulan masa depan negara terletak kepada PN dan PAS akan menerajui. Kita harus bersedia menerajui kerajaan pada masa depan. Pemuda PAS mesti melengkapkan hakikat tersebut dan bersama pimpinan menerajui kerajaan, katanya yakin. Inilah sebenarnya antara tanda kiamat. Ulama sudah biasa bercakap bohong. Ulama gila dunia dan ulama mementingkan diri hidup mewah kaya raya serta ulama yang hanya menutup mulut mereka apabila melihat kemungkaran yang dilakukan oleh puak mereka sendiri. Duta mana dan wakil kedutaan asing mana yang mengatakan masa depan negara terletak kepada PN dan PAS? 33 bulan negara menjadi bahan ketawa dunia ketika Malaysia berada di bawah pentadbiran PN yang ada PAS di dalamnya. Butakah mata dan pekakkah telinga mereka? Jangan-jangan ia hanyalah halusinasi timbalan Presiden PAS yang kemaruk nak menjadi Menteri Besar Pahang baru-baru ini. Bab sembang kencang serah dekat puak ulama sub. Bila takbir urus negara, habis huru-hara semua benda. Perlembagaan Malaysia pun belum habis khatam. PRN dan PRU pun tidak tahu nak bezakan. Ada hati nak jadi kerajaan. Bak kata orang sekarang ini, lambat lagi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.